Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada anak-anak pelajar SPN yang akan bakal mengambil peperiksaan SPN tahun 2020. Cikgu ucapkan selamat sejahtera dan insya-Allah anda sihat walafiat hendaknya. Cikgu Muhammad Razali bin Cik Hamid merupakan guru cemerlang sejarah SMK Kampung Cengal, Kota Baru, Kelantan. Baiklah, pada hari ini cikgu akan fokus pula kepada panduan menjawab soalan sejarah SPM 1249 Palang 2, iaitu di tingkatan 4, tema 7, bab 2. Subtajuknya ialah peningkatan ekonomi tamadun Cina dan tamadun India. Jadi dalam buku teks, kandungannya ialah di muka surat 50 hingga 53. Okey, baiklah. Di sini cikgu akan terangkan berkaitan dengan panduan menjawab soalan sejarah kertas 2, sama ada struktur ataupun esei. Pertama sekali, cikgu nak bawa pemikiran pelajar-pelajar di luar sana. Pertama sekali, kita perlu menganalisis kehendak soalan terlebih dahulu semasa menduduki peperiksaan nanti. Yang kedua, pelajar perlu fahami dengan menggariskan kata tugas ataupun kata kunci dalam soalan tersebut. Selain daripada itu, selepas kita menggariskan kata kunci dan kata tugas, kita buat rangka jawapan. Rangka jawapan secara ringkas sebagai hala tuju untuk kita nak menulis jawapan yang lengkap. Dan jumlah fakta yang pelajar-pelajar nak masukkan dalam jawapan mestilah berdasar kepada peruntukan markah yang diberikan. Jadi fakta sebolehnya pelajar-pelajar memasukkan lebih daripada peruntukan yang diberikan sebagaimana yang terdapat dalam soalan. Di samping itu juga, pelajar-pelajar kena bijak dalam mengurus masa semasa di Dewan Peperiksaan nanti. Jawapan untuk soalan struktur dan esei sebagaimana biasa yang pelajar sudah ketahui, yang cikgu anda beritahu di bilik darjah, bahawa perlu menggunakan ayat yang lengkap, ayat yang jelas, terperinci dan bermakna. Sama ada memasukkan fakta, memasukkan huraian dan menyatakan contoh. Okey, seterusnya, cadangan masa. Cadangan masa menjawab soalan ialah 15 minit untuk satu soalan bagi soalan struktur. Soalan struktur biasa diberikan antara A, B, C, dan esei ialah cadangan 30 minit untuk satu soalan. Jadi sebagaimana pelajar-pelajar ketahui bahawa untuk soalan struktur, markah yang diperuntukkan ialah 10 markah, dan soalan esei ialah 20 markah kesemuanya. Dan untuk soalan esei, pelajar perlu menjawab 3 soalan daripada 7 soalan yang dikemukakan. Dan soalan struktur, maknanya pelajar perlu wajib menjawab keempat-empat soalan yang dikemukakan. Okey, baiklah. Pembahagian markah, cikgu nak bawa pemikiran pelajar-pelajar di luar sana untuk nak beritahu tentang pecahan markah dalam soalan peperiksaan. Kalau kita lihat soalan A, soalan B, soalan C, biasanya lah. Jadi kita lihat yang pertama sekali ialah soalan struktur. Peruntukan markahnya ialah 10. Sekiranya dipecah 3, markah yang paling sedikit ialah 3, markah 1 atau 2 atau 3 markah. Untuk B biasanya kadang-kadang 3, kadang-kadang 4, dan C ialah 4. Biasanya C-nya ialah soalan kebat. Okey. Seterusnya,
Kita lihat kepada pembahagian markah untuk soalan esei. Soalan eseinya ialah 20 markah yang diperuntukkan. Jadi markah yang paling sedikit kebanyakannya berdasar kepada soalan-soalan yang lepas ialah antara 4 atau 6 markah untuk soalan A. Dan soalan B kadang-kadang 6, kadang-kadang 8 markah. Dan soalan C untuk soalan esei biasanya 8 markah. Jadi dengan kata lain, kita menggunakan semasa pembelajaran, kita menggunakan tapak markah, iaitu menggunakan tapak markah 244 untuk struktur, dan esei ialah kita menggunakan tapak yang biasa ialah 488. Ini pelajar kena mengetahui dan mendalami tentang cara nak skor dan cara markah yang diperuntukkan dalam soalan peperiksaan. Okey, baiklah. Cara memahami dan menganalisis soalan sejarah SPM. Terlebih dahulu, cikgu nak pandu pemikiran pelajar-pelajar di luar sana bagaimana sebelum kita menjawab, untuk kita nak kupas. Untuk kita nak kupas soalan terlebih dahulu supaya kita memahami kehendak soalan. Yang pertama ialah tugasan soalan. Tugasan ataupun dipanggil kata tugas. Sebagai contohnya ialah mengapa? Mengapakah? Sejauh manakah? Bagaimanakah? Ini merupakan kata tugas. Saya percaya, cikgu percaya pelajar-pelajar luar sana sudah mengetahui tentang kata tugas ini. Seterusnya, dalam soalan juga kita ada kata kunci. Kata kunci ataupun tema dalam soalan tersebut. Sebagai contohnya, nasionalisme, penentangan, perjuangan menentang penjajah, penentangan Melayu Union, itu merupakan kata kunci. Dan item. Item merupakan jenis soalannya. Sama ada soalan negatif, positif. Kalau soalan negatif ialah soalan-soalan yang memberi kesan ataupun impak yang negatif kepada masyarakat dan negara. Kalau soalan positif, dia lebih meningkat. Kita boleh menggunakan kata kerja meningkat, menjana, membangun sesebuah negara. Okey, seterusnya ialah dimensi. Dimensi ialah mereka yang terlibat dalam soalan itu. Sama ada penjajah, masyarakat, negara, kerajaan, pemimpin. Itu merupakan dimensi mereka-mereka yang terlibat dalam soalan itu. Seterusnya ialah skop dan bidang. Skop dan bidang sebagai contoh yang cikgu paparkan itu ialah ekonomi. Itu merupakan contoh yang sama ada ekonomi, politik atau sosial, nilai ataupun iktibar. Itu skop atau bidang. Okey, baiklah. Pemetaan markah sejarah kertas 2. Sekiranya calon atau pelajar di luar sana menggunakan kaedah sama ada fakta, huraian dan contoh, yang cikgu nak gariskan di sini ialah menjawab secara holistik. Okey. Sebagaimana dalam peperiksaan, peruntukan markahnya ialah satu fakta mewakili satu markah sekiranya jawapan tersebut ialah betul. Daripada fakta tersebut dihurai. Apabila dihurai, maknanya sekiranya betul mendapat satu markah dan menyatakan contoh. Kebiasaannya, pelajar suka menyatakan contoh. Contoh sama ada satu ataupun dua yang berkait dengan isi atau yang berkait dengan fakta tersebut. Ini dari segi holistik. Menyatakan fakta, huraian, contoh dalam satu-satu jawapan bagi soalan yang terbuka. Okey, seterusnya ialah kita dapat ketahui bahawa ada pelajar menjawab fakta sahaja. Fakta sahaja maknanya pelajar boleh menggunakan fakta sahaja dalam satu ayat jawapan, tetapi menggunakan ayat yang lengkap. Dengan kata lain, dalam bahasa Melayu dipanggil subjek dan predikat. Ayat yang lengkap, subjek dan predikat. Subjek ialah fakta diterangkan dan predikat ialah menerangkan. Itu merupakan kaedah analitik. Itu merupakan dua cara
kaedah menjawab. Tapi sebolehnya berdasar kepada aras dan holistik. Untuk soalan kebat, cikgu amat mencadangkan pelajar-pelajar di luar sana menggunakan kaedah fakta, huraian dan contoh. Itu merupakan cara yang terbaik untuk anda nak skor markah yang cemerlang dalam peperiksaan sejarah kertas 2. Okey, baiklah. Contoh di sini cikgu paparkan contoh soalan struktur untuk kita nak bincang secara bersama-sama. Okey. Stimulusnya. Sejak abad ketiga sebelum Masihi, aktiviti perdagangan mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam tamadun India. Okey. Aktiviti ini bukan sahaja melibatkan perdagangan dalaman, iaitu antara kawasan dalam wilayah India, malah turut melibatkan perdagangan luar. Itu merupakan stimulus. Di sini cikgu ingin memberitahu kepada pelajar-pelajar di luar sana bahawa stimulus amat penting dalam satu-satu soalan kerana ia merupakan hala tuju jawapan calon. Kerana di sini merupakan bahan rangsangan untuk pelajar berfikir nak jana idea untuk menulis jawapan yang lengkap dan terbaik. Okey, baiklah. Okey, seterusnya senaraikan untuk soalan A, senaraikan dua pelabuhan penting yang menghubungkan India dengan negara luar. Jadi soalan ini ialah dua markah. Sebagaimana yang cikgu beritahu pada peringkat awal tadi, bahawa sebelum kita menjawab soalan, kita perlu menganalisis. Ramai pelajar di luar sana, cikgu percaya, masih ada yang tidak memahami kaedah menganalisis soalan. Berdasar kepada soalan yang cikgu paparkan, soalan A itu ialah tugasannya ialah senaraikan. Okey, kata kuncinya ialah pelabuhan India. Item dia ialah positif. Dan dimensi merupakan siapa yang terlibat atau mereka yang terlibat dalam soalan itu. Jadi dalam aspek soalan ini kita fokus kepada negara, iaitu negara yang melibatkan sesebuah tamadun ataupun dipanggil tamadun India. Dan konteks bagi soalan ini ialah dalam tingkatan 4, iaitu berkaitan dengan tamadun India. Okey, jawapannya ialah sebagaimana yang cikgu papar di situ, ialah ada dua jawapan, iaitu Tampra Lipti dan Kadura. Tapi pelajar-pelajar boleh jawab selain daripada jawapan yang cikgu cadangkan itu. Merupakan tugasannya ialah senaraikan, tidak perlu membuat huraian lah. Jadi pelajar terus menjawab kepada jawapan yang tepat. Cuma analisis soalan adalah perlu untuk kita memahami soalan sebelum kita menjawab soalan. Okey, seterusnya terlihat soalan. Okey, seterusnya di sini merupakan yang cikgu scan, daripada buku teks. Berdasar kepada jawapan tadi, pelabuhan penting yang menghubungkan India dengan negara luar. Ini merupakan jawapan direct dalam buku teks. Bagaimana anak-anak lihat yang cikgu paparkan ini merupakan pelabuhan-pelabuhan penting yang menghubungkan dengan negara luar. Jadi, sekiranya pelajar-pelajar membaca buku teks bahagian ini, cikgu percaya pelajar-pelajar tiada masalah untuk menyenaraikan pelabuhan penting yang menghubungkan India dengan negara-negara luar. Okey, seterusnya. Lihat soalan B. Lihat soalan B. Cukai dikenakan terhadap pelbagai jenis hasil perdagangan sejak zaman Maurya. Terangkan kepentingan cukai tersebut.
kepentingan cukai, kita lihat analisis soalan tersebut, tugasannya ialah kepentingan. Kata kunci, cukai zaman Maurya. Item dia positif, dimensi dia masyarakat dan negara, skop ekonomi, dan konteks dan konstruk itu merupakan contoh saja yang cikgu beri di situ, tetapi tidak berkait dengan tamadun India. Itu merupakan konteks dan konstruk saja, tapi berkaitan dengan tajuk yang lain. Jadi di sini pelajar perlu menggaris dan mencari. Yang paling utama sekali ialah mencari kata tugas. Dan yang mencari kata kunci, kerana dua ini merupakan pasangan yang utama untuk memandu calon SPM untuk menjawab jawapan bagi mendapat markah yang maksimum. Ini merupakan cadangan jawapan. Kepentingan cukai pada zaman Maurya ialah untuk menyara anggota tentera. Itu merupakan salah satu ayat yang mewakili satu fakta. Selain itu, kita boleh menggunakan penanda wacana. Selain itu, cukai digunakan untuk pengurusan dan menyara pentadbiran kerajaan. Fakta yang kedua, dalam ayat yang kedua, dan akhir sekali, untuk menyara golongan diraja. Peruntukan markah untuk soalan B hanya 2 markah saja. Jadi, cikgu cadangkan kepada calon-calon SPM supaya menjawab lebih daripada peruntukan markah. Maknanya calon perlu menjawab lebih daripada 2. Kerana jawapan yang salah tidak ditolak markah. Kalau jawapan yang betul akan diberi markah. Itu merupakan cadangan cikgu kepada anak-anak pelajar di luar sana supaya ini merupakan sebagai satu panduan kepada pelajar untuk mendapat markah yang cemerlang bagi soalan B. Okey, seterusnya bagi soalan C. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan C, cikgu nak buktikan di mana jawapan yang cikgu cadangkan tadi berada dalam buku teks. Jadi kepentingan cukai kepada kerajaan zaman Maurya, kalau kita lihat buku teks ada di bahagian muka surat 203. Muka sebagaimana yang cikgu paparkan tadi ada di bahagian dalam buku teks, maknanya direct. Maknanya secara langsung fakta-fakta yang kita berikan contoh tadi memang terdapat dalam buku teks. Okey, seterusnya. Ini merupakan soalan yang banyak pelajar-pelajar mengalami masalah untuk menjawabnya. Jadi di sini cikgu akan kongsi cara yang terbaik. Cara yang terbaik untuk menjawab soalan perbandingan. Kerana soalan perbandingan ni merupakan amat sukar sikitlah. Amat sukar kalau banding soalan-soalan A dan B tadi. Okey, soalannya, bandingkan kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam tamadun India dan tamadun Cina. 4 markah. Jadi tugasan dia ialah perbandingan. Kata kunci dia kegiatan ekonomi tamadun India dan tamadun Cina. Dan item positif, dimensi masyarakat dan negara. Skopnya ialah ekonomi. Okey, konteks dan konstruk tu merupakan contoh je. Konteks ni merupakan tajuk mana soalan tu dikeluarkan, dan konstruk sama ada menganalisis, mengetahui ataupun memahami. Itu sebagai contoh saja, tidak berkait dengan tamadun India dan Cina. Okey, cadangan jawapan yang cikgu berikan di sini ialah tamadun India menjalankan aktiviti perdagangan yang sangat pesat. Okey, yang cikgu bertanda raih itu merupakan 1 markah. Okey, ayat yang kedua. Perdagangan dalaman antara kawasan dan wilayah India. Okey, itu 1 markah. Hubungan perdagangan dengan negara luar seperti Macedonia, Sri Lanka, Asia Tengah dan Asia Tenggara. 1 markah lagi. Manakala tamadun Cina dalam bidang pertanian, iaitu memperkenalkan Tenggala untuk membina batas tanaman, itu huraian berkaitan dengan Tenggala, dan memperkenalkan kola kuda untuk menarik tenggala kayu, kereta kuda, kereta sorong, beroda dan penyisir tanah. Cadangan jawapan ini ialah 6 fakta ataupun 6 jawapan yang betul. Sedangkan
dalam soalan ini markahnya ialah 4. Jadi tiada masalah. Dalam soalan struktur, maknanya pelajar hanya perlu menjawab hanya satu perenggan saja. Lainlah berdasar kepada soalan esei. Soalan esei kita boleh jawab berdasar kepada perenggan-perenggan kecil. Ini sebagai contoh. Cuma jawapan sejarah sama ada soalan struktur ataupun esei sama saja. Cuma kepanjangan dan pendek jawapan berdasar kepada peruntukan markah yang diberikan dalam soalan. Sekiranya markah 8, kita perlu menjawab 8 fakta ataupun lebih. Itu sekiranya soalan esei. Kalau soalan fakta, soalan di bahagian struktur, sekadar menjawab satu perenggan dan jawapan yang padat. Tapi jangan lupa, perlu ayat yang lengkap. Jangan ayat yang tergantung yang menyebabkan sukar bagi pemeriksa untuk memberi markah kepada anda. Okey, baiklah. Ini merupakan contoh yang cikgu scan, nak papan, nak kongsi kepada pelajar di luar sana tentang perkembangan ekonomi tanian Tamadun Cina. Itu merupakan contoh dalam Tamadun Cina yang cikgu highlightkan warna merah itu merupakan kola kuda, tenggala. Sebenarnya jawapan untuk fakta memang direct dalam buku teks. Cuma semasa mengulang kaji, pelajar perlu membaca, memahami, menyalin nota dan membuat latihan. Itu cara yang terbaik. Ini yang cikgu papai ini sebagai bukti saja. Sebagai bukti kepada pelajar bahawa berdasar pada soalan tadi, jelas jawapan tersebut diambil 100% dalam buku teks. Diambil 100% dalam buku teks, tetapi nak baca buku lain pun tiada masalah. Kerana buku lain sebagai bahan sumber untuk menyokong pengetahuan anda dalam membantu anda menjawab peperiksaan nanti pada tahun bermula 22 Februari nanti. Okey, baiklah. Yang ini menggunakan teknik FSC ataupun fakta huraian contoh. Yang cikgu paparkan tadi kan. Okey. Fakta yang pertama ialah perdagangan pesat tadi. Itu merupakan fakta 1. Yang ni cikgu nak perjelaskan tentang fakta, huraian dan contoh berdasar pada jawapan yang tadi. Huraian 1A, perdagangan dalaman antara kawasan dan wilayah India. Contoh C1. Makedonia, Sri Lanka, Asia Tengah dan Asia Tenggara. Ini merupakan contoh berdasar kepada fakta, huraian dan contoh. Fakta, huraian dan contoh ini merupakan satu pakej kepada jawapan yang tadi. Tapi ada juga yang kita ketahui, pelajar sekadar menjawab fakta saja. Fakta saja tapi mempunyai ayat yang lengkap menggunakan kata hubung, penanda wacana yang tepat, itu pun tiada masalah. Mana setakat ini, makna jawapan boleh diterima. Tengok yang kedua, menggunakan teknik fakta saja. Fakta 1 ialah tenggala. Fakta yang kedua ialah kola kuda. Fakta 3, penyisir tanah. Ini fakta saja. Tetapi cikgu cadangkan kepada pelajar-pelajar di luar sana supaya bila sekiranya menyatakan fakta, jangan fakta sahaja, tapi sebolehnya ada intro sebelum fakta dan ada selepas. Selepas daripada fakta tu boleh tarik sedikit ayat untuk melengkapkannya. Okey. Baiklah. Seterusnya, teknik menjawab soalan kebat. Yang ABC tadi yang cikgu bincang, sebahagian besar jawapan terdapat dalam buku teks. Jadi di sini cikgu nak bawa pemikiran pelajar-pelajar di luar sana bahawa untuk kebat aras cemerlang, kebat aras cemerlang merupakan aras yang keempat, iaitu cikgu baca satu persatu, iaitu pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas tentang jawapan yang diutarakan oleh calon SPM. Seterusnya ialah ada bukti dan menyatakan contoh yang sesuai berkaitan dengan fakta tadi dan membuat inference. Membuat inference, jawapan yang sangat mendalam, pengolahan yang sangat menarik dan menunjukkan kematangan ayat yang gramatis.
Ini merupakan aras 4 berdasar kepada menggunakan kaedah holistik, iaitu menggunakan berdasar kepada aras 3, aras 4, aras 3, aras 2, aras 1. Aras yang terbaik dalam pemeriksaan untuk jawapan, setiap jawapan calon ialah aras yang keempat lah. Jadi kalau struktur, maknanya markah dia antara 3 dan 4 lah. Itu antara markah yang terbaik untuk pelajar perlu capai, kerana soalan kebab, perlu calon ataupun pelajar di luar sana mendapat markah yang paling cemerlang. Kerana apa? Kerana jawapannya ialah mana-mana yang munasabah atau yang logik berkaitan dengan kata tugas dan kata kunci dalam soalan, markah boleh diberikan. Okey, baiklah. Contoh soalan kebat berkaitan dengan tamadun India tadi. Sejauh manakah perkembangan ekonomi yang pesat menjana kemajuan dalam aspek sosial? Jadi di sini cikgu nak lontarkan persoalan kepada pelajar-pelajar di luar sana. Adakah soalan ini jawapannya masih terdapat dalam buku teks? Okey, sebenarnya tidak. Tapi perlu berkait dengan tema tersebut. Perlu ada berkaitan dengan aspek sosial, berkaitan dengan ekonomi yang kita bincang. Soalan A, soalan B, soalan C tadi ialah berkaitan dengan perkembangan ekonomi tamadun India dan China. Tapi di sini kita utarakan berkaitan dengan soalan kebab, berkaitan dengan kemajuan. Bila kemajuan ekonomi berkembang, bagaimana dengan aspek sosial dalam sebuah negara? Kita lihat analisis soalan. Tugasannya ialah sejauh manakah. Bila soalan sejauh manakah, ialah soalan menilai. Ataupun soalan kesan. Kata kunci dia ekonomi ataupun kemajuan sosial. Item dia positif. Dimensi dia ialah masyarakat dan negara. Okey, konstruk dan konteks itu sebagai contoh. Okey, kalau contoh di sini cadangan jawapannya ialah perkembangan ekonomi merupakan salam. Sedikit saja dalam struktur. Tapi kalau intro jawapan, kalau dalam soalan esei tiada masalah. Kita boleh salam panjang sikitlah. Okey, macam nak masuk rumah beri salam dulu, Assalamualaikum. Ini salam kepada jawapan. Sebelum kita nak memulakan jawapan, perlu ada intro atau permulaan jawapan. Sedikit saja bagi struktur untuk menyedapkan rasa atau menyedapkan ayat. Tapi kalau tiada salam, tidak menjadi masalah. Terus kepada jawapan sebab kita jawab di bawah soalan tersebut. Okey, cadangan jawapan. Perkembangan ekonomi dapat memajukan sistem pengangkutan. Jadi sistem pengangkutan itu merupakan satu fakta. Sekiranya pelajar-pelajar jawab macam ini, maknanya pelajar mendapat 1 markah. Hal ini kerana sumber ekonomi yang kukuh memudahkan hasil ekonomi diangkut ke pelabuhan. Itu merupakan huraian. Huraian berdasar kepada pengangkutan tadi. Ini merupakan huraian 1A. Contohnya jalan kereta api dan jalan raya. Itu sebagai contoh. Okey. Baiklah. Selain itu dapat memajukan dalam sistem pendidikan negara. Banyak penubuhan institusi pendidikan dalam negara. Sebagai contohnya, Universiti Melaya, Universiti Tenaga Nasional. Yang ini cikgu nak bawa pemikiran pelajar di luar sana menggunakan kaedah fakta huraian contoh. Dalam soalan kebat. Pelajar ini sudah menjawab 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Pelajar sudah mendapat 6 jawapan yang betul. Tapi maksimum untuk soalan ini ialah 4/4 sahaja. Jadi ini merupakan cadangan jawapan yang terbaik. Calon boleh gunakan. Cuma yang kita tak mahu, pelajar hanya menjawab sistem pengangkutan, ada jalan kereta api, menubuhkan pusat pendidikan. Itu tidak lengkap. Cuma cikgu cadangkan kepada pelajar di luar sana supaya selepas fakta kita menyambung sedikit ayat tersebut untuk melengkapkan. Sebagai contohnya, menyediakan sistem pengangkutan,
untuk mengangkut hasil-hasil ekonomi ke pelabuhan. Itu pun tiada masalah. Itu menunjukkan ayat yang lengkap dalam satu fakta perlu diuraikan dengan lengkap dan jelas. Bagi kita untuk mendapat markah yang cemerlang, aras 4 bagi soalan kebat. Okey, seterusnya. Okey, di sini pecahan fakta, huraian dan contoh. Kita lihat di sini sebagaimana yang cikgu paparkan tadi, sebagaimana yang cikgu bincang kepada soalan yang tadi ialah fakta 1, memajukan sistem pengangkutan. Fakta. Okey, anak-anak pelajar atau bakal calon SPM kena tahu itu merupakan fakta. Dan huraian daripada sistem pengangkutan itu ialah mengangkut hasil ekonomi ke pelabuhan. Itu mengangkut. Dan C1 ialah jalan raya dan jalan kereta api. Ini sebagai contoh. Sebenarnya jawapan yang ringkas tiada masalah. Markah maksimum. Jangan takut. Kadang-kadang pelajar menjawab jawapan yang panjang, markah paling tinggi yang kosong. Itu kita tak mahu. Sekiranya pelajar tahu cara, teknik dan kaedah menjawab yang berkesan, yang cemerlang, tiada masalah untuk pelajar nak skor keputusan yang terbaik dalam peperiksaan nanti. Lihat yang kedua. Fakta yang kedua ialah memajukan sistem pendidikan. Memajukan sistem pendidikan. Menubuhkan pusat pengayaan tinggi. Itu huraian dia. Dan yang berikutnya sebagai contohnya ialah menubuhkan Universiti Melaya, Universiti Tenaga Nasional di negara kita. Ini merupakan pakej yang lengkap. Ini merupakan cadangan. Kadang-kadang pelajar jawab fakta dan huraian saja tanpa memberi contoh. Itu pun tidak menimbul masalah. Jadi sekiranya yang baik ialah kalau cikgu baca aras yang keempat berkaitan dengan elemen kebat tadi, maknanya pelajar kena pakej yang lengkap berdasar kepada pemeriksaan holistik atau berdasar kepada fakta huraian contoh. Pelajar kena jawab sebagaimana yang cikgu cadangkan ini bagi mendapat markah yang maksimum dalam peperiksaan nanti, insya-Allah. Okey, baiklah. Okey, jenis soalan Jenis soalan dan penyelesaian kepada kata tugas soalan sejarah SPM. Ini sebagai peneguhan pengukuhan pelajar di luar sana supaya perlu mengetahui jenis soalan penyelesaian kepada kata tugas soalan sejarah SPM. Okey, seterusnya. Okey, ini cikgu nak bagi satu formula kepada pelajar-pelajar di luar sana. Ini sebagai contoh soalan. Soalan PES ni, politik, ekonomi, sosial, nilai iktibar. Ini merupakan contoh soalan yang dikemukakan. Tadi, pelajar-pelajar ingat, apa yang cikgu bincangkan tadi merupakan bidang ekonomi. Jadi soalan tamadun Cina dan tamadun India yang cikgu bincangkan tadi melibatkan ialah aspek ekonomi. Sekiranya cikgu bincang berkaitan dengan sistem pendidikan, itu merupakan aspek sosial. Dan seterusnya, sebelah sana, PES ni merupakan soalan politik, ekonomi, sosial, nilai dan iktibar. Dan sebelah sana ialah slot. Slot ni merupakan hala tuju jawapan. Contohnya kalau soalan tanya mengapakah, jawapan dia sebab. Okey, sebab apa? Sebab apa kita perlu menentang Melayu ini sebagai contoh? Sebab apa tamadun Cina maju dalam bidang pertanian? Mengapa tamadun Cina maju dalam bidang pertanian? Jawapannya sebab 1, sebab 2. Itu berdasar pada fakta saja. Dan sekiranya soalan tanya bagaimanakah? Bagaimanakah? Jawapan calon terus kepada langkah. Langkah ataupun cara, bagaimana cara, langkah, usaha, itu perkara yang sama. Dan kita lihat. Dan soal yang berikutnya ialah K. K itu merupakan kesan. Sejauh manakah ataupun apakah kesan? Dalam sejarah, cikgu nak pesan kepada pelajar-pelajar di luar sana bahawa mesti setiap peristiwa mempunyai kesan. Kalau kita belajar sejarah tingkatan 1 dahulu, ada sebab peristiwa, ada sebab dia. Daripada peristiwa dia ada kesan. Dan ini merupakan yang cikgu guna formula akronim SLOT. Nak pandu pemikiran pelajar di luar sana ialah untuk menjawab soalan kebat terutamanya. Tapi kalau menjawab soalan fakta, boleh digunakan juga.
itu tidak menimbulkan masalah. Seterusnya, kesan bagi soalan kebat. Kesan bagi soalan kebat, dia ada soalan yang positif dan ada soalan negatif. Soalan kebat. Okey, soalan kebat perlu beri penekanan kerana soalan kebat mudah untuk calon SPM untuk nak skor dalam peperiksaan nanti. Sekiranya positif dan sekiranya negatif, dia ada dua keadaan. Ada yang positif dan ada yang negatif. Contohnya positif, berikan cadangan anda untuk meningkatkan ekonomi negara. Itu soalan yang positif. Jadi bila positif, dia melihat kepada masyarakat dan negara. Apa masyarakat dapat impak daripada meningkatkan ekonomi negara tadi, sama ada masyarakat dapat apa, negara dapat apa. Sebagai contoh yang cikgu beri, masyarakat dapat menambahkan pendapatan dan ekonomi negara dapat dimajukan. Dan soalan negatif. Contoh soalan negatif, imperialisme barat memberi kesan negatif kepada masyarakat dan negara. Imperialisme barat banyak memberi kesan negatif pada masyarakat dan negara. Yang ni kita boleh ambil mana-mana jawapan yang munasabah. Jawapan mana-mana yang munasabah, kita boleh terima jawapan tersebut. Ini yang cikgu fokus, kesan bagi soalan kebat. Sama ada negatif atau positif. Kena ingat, negatif, positif berdasar kepada soalan, tapi kesan kepada siapa? Satu kepada masyarakat dan satu lagi ialah kepada negara. Cuba pelajar catat ataupun cuba renung seketika apa yang cikgu bincang pada hari ini. Okey, baiklah. Penanda wacana. Penanda wacana, kalau kita lihat, cikgu bahasa Melayu yang mengajarkan penanda wacana. Tapi pada hari ini, cikgu nak bawa juga pemikiran anda untuk melihat penanda wacana sebagai penghubung antara fakta dengan huraian lanjutan. Memang penting penggunaannya. Kalau teknik ni tak tahu, memang sukar pelajar nak jawab dengan cemerlang. Sebagai contohnya penanda wacana, kerana, agar, untuk, supaya. Dengan kata lain dipanggil kabus. Kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Yang inilah pelajar-pelajar semua merupakan penghubung ataupun jambatan utama antara fakta, penanda wacana dan huraian lanjutan. Sebagai contoh, cikgu nak beritahu kepada pelajar, sebagai contoh, ekonomi negara perlu dimajukan dengan kerjasama semua pihak agar menambahkan peluang pendapat, menambahkan peluang pekerjaan dan meningkatkan nilai ekspor. Itu sudah memadai antara fakta dengan huraian lanjutan dalam satu ayat sahaja. Ini cadangan cikgu yang cukup mudah, cukup simple, tapi boleh digunakan dalam peperiksaan. Okey, baiklah. Okey, rumusan pembelajaran dan panduan menjawab soalan sejarah kertas 2. Yang tadi cikgu paparkan soalan struktur. Tapi samalah juga soalan esei, caranya sama. Cuma soalan esei, jawapan dia lebih panjang. Sebab apa? Panjang pendek jawapan berdasar kepada peruntukan markah. Sebagaimana yang cikgu paparkan tadi, ialah soalan struktur biasanya 244, 334 atau 488 ataupun 668. Itu merupakan pemetaan markah bagi soalan sejarah kertas 2. Okay, yang pertama, bagi menjawab soalan fakta, calon wajib jawab jawapan yang tepat untuk memperoleh markah maksimum. Jawapan yang tepat bagaimana? Jawapan yang tepat mestilah tidak menyalahi. Maknanya sebagaimana yang terpapar dalam buku teks, bagaimana yang awak baca, awak faham, awak ingat, dan awak terjemahkan dalam jawapan. Yang kedua, cikgu cadangkan pelajar-pelajar bakal calon SPM diharapkan perbanyakkan membuat buku latihan, khususnya bagi tajuk-tajuk yang sukar. Kerana sejarah mempunyai 7 tema, 6 tema kesemuanya. Diharapkan pelajar-pelajar dapat mengulang kaji pelajaran dengan sebaik mungkin untuk mendapat markah maksimum. Dan yang keempat, menggunakan untuk soalan kebat. Untuk soalan kebat bagi struktur ataupun esei, diharapkan pelajar
dapat skor markah yang terbaik. Dan akhir sekali menggunakan kaedah cara belajar yang bertema dan mengikut kronologi. Jadi di sinilah sedikit sebanyak yang dapat cikgu kongsi dengan pelajar-pelajar yang bakal menduduki SPM nanti, supaya ilmu yang cikgu kongsi ini bermanfaat insya-Allah. Apa yang cikgu paparkan, semoga anak-anak pelajar di luar sana dapat manfaat dan dapat panduan dari segi cara dan kaedah serta panduan menjawab soalan sejarah SPM Kertas 2. Semoga anda berjaya dalam peperiksaan nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.